Assalamualaikum dan hai saya ucapkan kepada Dr. Azrul iaitu pensyarah pengurusan dan analitik data pada semester 2 bagi sesi 2019-2020. Saya Alia binti Abdul Aziz mewakili kumpulan 10 ingin membentangkan keputusan analisa daripada kumpulan kami yang bertajuk Ujian Kognitif Pelajar Tahun 2 Kejuruteraan. Sebelum saya teruskan pembentangan ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang pengenalan ujian yang telah kami jalankan ini. Ujian kognitif ini menunjukkan bahawa setiap individu dilahirkan dengan gaya yang berbeza, terutamanya gaya penerimaan dan pemprosesan maklumat. Salah satu gaya yang penting adalah gaya kognitif. Justru gaya kognitif adalah satu aspek penting yang perlu diambil kira dalam proses pengiraan dan pembelajaran. Pengaruh gaya kognitif ini tidak dapat disangkal kerana banyak kajian yang telah membuktikan bahawa pelajar yang mempunyai gaya kognitif yang berbeza menunjukkan pencapaian yang berbeza terhadap sesuatu kaedah pengajaran. Dalam tugasan ini, kami dihendaki menjalankan ujian kaji selidik berkenaan Malay Version Auditory Verbal Learning Test serta Trail Making Test. Berkenaan dengan responden, kumpulan kami telah dipilih untuk melaksanakan ujian dan peroleh data daripada pensyarah program kejuruteraan awam. Seramai 200 orang pelajar yang terlibat dalam ujian kaji selidik ini. Seterusnya ialah objektif. Objektif yang kami peroleh daripada keseluruhan ujian ini ialah yang pertama, menganalisis data dan maklumat yang diperoleh secara menyeluruh. Yang kedua, menghubungkan gaya hidup dan tahap daya ingatan pensyarah. Yang ketiga, menghuraikan kaedah analisis data menggunakan data yang diperolehi. Dan yang terakhir, menganalisis kadar purata data yang dikumpul. Metodologi kajian pula adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih sistematik dan perjalanan kajian lebih teratur dalam mencapai objektif. Beberapa perkara penting dalam metodologi dan strategi yang digunakan dalam menyiapkan kajian ini. Antaranya ialah penyediaan soalan. Penyediaan soalan adalah berdasarkan beberapa pemerhatian terhadap gaya hidup pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beberapa soalan yang terdiri daripada soalan objektif dan soalan subjektif telah dipilih untuk disoal selidik sebelum memulakan ujian kehadap responden. Yang kedua, pencarian responden. Kajian ini telah melibatkan seramai 200 orang responden yang telah berdaftar sebagai pelajar program kejuruteraan awam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Responden pula dipilih secara rawak. Seterusnya ialah ujian soal selidik kepada responden. Kajian berbentuk soal selidik adalah satu bentuk kajian yang popular digunakan dalam kalangan penyelidik kerana soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan mudah. Melalui soal selidik, maklumat berhubung dengan responden boleh dirahsiakan. Ini membolehkan responden menjawab soalan berkenaan dengan selesa tanpa rasa risau atau bimbang. Responden diberikan masa selama 20 minit untuk menjawab. Soal selidik lebih tertumpu untuk mendapatkan data dengan ujian kognitif. Borang soal selidik ini disediakan sebanyak 200 set. Yang keempat ialah merekod data. 3 ujian telah dijalankan ke atas responden iaitu Malay Version Auditory Verbal Learning Test, Trail Making Test A and Trail Making Test B. Masa telah direkodkan untuk setiap ujian untuk dianalisa. Dan yang terakhir pula ialah menganalisa data. Data yang dikumpulkan melalui soal selidik dan ujian telah diproses untuk menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan natijah daripada data yang telah diperoleh daripada keseluruhan kajian ini. Bahagian ini telah menunjukkan bahawa keputusan analisa yang diperoleh daripada keseluruhan kajian. Graf di sebelah kiri ini menunjukkan bahawa graf keputusan min jantina dalam kajian soal selidik, manakala di sebelah kanan pula menunjukkan
graf keputusan min terhadap kehadiran pelajar ke kuliah. Seterusnya pula adalah bahagian analisa keputusan min keseluruhan pelajar terhadap masa tidur serta min terhadap masalah tekanan yang dihadapi setiap pelajar. Akhir sekali ialah analisa keputusan min aktiviti fizikal bagi keseluruhan pelajar. Berdasarkan keseluruhan graf ini, lebih banyak ujian yang telah dilakukan ke atas lelaki mempunyai min yang lebih tinggi berbanding perempuan dalam faktor jantina. Ujian remote memory pula menunjukkan kehadiran pelajar selalu mempunyai nilai min yang terendah dalam faktor kehadiran kuliah, manakala masa tidur 3 ke 6 jam mempunyai 3 nilai min tertinggi dan 3 nilai min terendah pada keseluruhan ujian masa tidur. Dari segi masalah tekanan, rata-rata pelajar tidak mempunyai masalah tekanan. Akhir sekali, skor 600 hingga 100 mempunyai nilai min yang rata-rata lebih tinggi. Rumusan daripada keseluruhan kajian ini ialah berdasarkan ujian-ujian yang telah dilakukan terhadap responden-responden, TMTA dan TMTB adalah untuk menguji tahap kecekapan minda dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, jumlah ingatan pembelajaran bertujuan untuk menguji tahap ingatan responden. Selain itu, kadar pembelajaran bertujuan untuk menguji daya ingatan seseorang sewaktu mereka dihalang oleh sesuatu perkara, seperti memberikan borang soal selidik kepada responden semasa mereka sedang mengingati sesuatu. Ujian ingatan segera adalah untuk menguji tahap kecerdasan otak seseorang. Daya ingatan bertujuan untuk menguji tahap ingatan seseorang semasa menghafal sesuatu. Di samping itu, tempoh lupa bertujuan untuk menguji kepantasan daya ingatan seseorang semasa menghafal. Akhir sekali, tepat senarai, tepat bukan, tidak dikenal dan tidak dikenal adalah untuk menguji tahap sesuatu pemikiran seseorang dalam sesuatu perkara. Sekian sahaja daripada saya mewakili kumpulan 10. Sekian, terima kasih.